Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Intan Nursaina dalam program Unik di mana kita membawakan 13 episod untuk 13 sindrom yang ada di Malaysia. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dalam Unik. Sindrom pika merupakan sejenis sindrom yang jarang kita dengar. Pengidap sindrom ini cenderung makan benda yang bukan makanan. Ianya bukan sahaja membahayakan dari segi psikologi, malah kesihatan apabila tidak dikesan dari awal. Untuk episod kali ini, kita akan berjumpa dengan pengidap sindrom pika itu sendiri yang ingin identitinya dirahsiakan. Saya tak tahu pika tu apa kan. Tapi saya tahu kalau perempuan mengandung ni dia ada craving dia. Pada awalnya suami saya dia layan apa yang saya nak keringin dia. Walaupun macam jauh ke apa ke, tapi dia layan je. Sampai satu hari tu saya macam teringin nak makan ais. Jadi awalnya tu suami saya dia rasa macam pelik sebab saya jenis orang yang tak minum minuman sejuk. Okay. Saya lebih prefer minuman panas. Tapi benda tu macam pada pandangan suami saya dia macam makin teruk sebab waktu malam pun saya nak. Lepas tu kalau saya dah tidur boleh bangun balik turun sendiri Sebab nak makan ais. Sebab nak makan ais tu saya tak kejutkan suami. Jadi suami saya tegur. Dia suruh saya macam kurangkan sebab biasanya kalau craving mengandung ni dia sekali je dia nak makan tu kan, tapi ni macam berkali-kali. Saya tak pasti macam mana, saya pun macam tak perasan bila saya start makan benda pelik-pelik tu. Jadi saya bermula makan kertas. Benda tu secara tak sedar saya buat. Saya rasa salah, tapi saya rasa benda tu macam Tak boleh nak kawal. Dan dia rasa macam sedap. Dia kertas macam tak kisah tahu apa-apa sebenarnya. Kadang-kadang macam benda tu cebisan ke apa ke, saya macam senang macam laju je masuk dalam mulut kan. Tapi benda tu memang suami saya tak tahu sebab saya macam memang sengaja tak nak dia nampak. Saya buat sampailah satu hari tu macam mana suami saya tahu dia waktu tu kita orang tengah depan TV, tengah tengok TV dan ada resit lah dekat tepi meja tu dan resit tu pun macam saya makan juga. Jadi dia terkejut. So macam yalah benda tu benda kalau orang normal dia takkan buat kan. Jadi dia pun macam kenapa ni macam pelik. So saya pun mengaku, tapi dalam masa tu saya jadi macam defensif sebab yalah macam saya emosi tak stabil. Tapi ada satu malam tu yang saya terjaga daripada tidur, saya rasa sangat sakit dekat bahagian dada saya ni. Dia rasa macam tak boleh bernafas. Lepas tu saya pergi tandas dan waktu tu saya punya najis saya berdarah. Terus saya panik dan saya sebenarnya tak nak bangunkan suami saya tapi dah menjerit dekat dalam tandas tu kan. Dan suami saya pun macam dia bangun je tanya kenapa. Lepas tu saya cerita. Terus malam tu juga kami pergi emergency.
doktor datang dan ada satu soalan doktor tu saya tak ingat, tapi yang penting dia membuat dia macam okey, terpaksa nak Bagi tahulah. mengaku. Ya, saya terpaksa bagi tahu. Dan doktor pun refer saya ke doktor yang lain untuk further diagnose. Lepas tu baru dan diorang mengatakanlah yang Ya, doktor nak buat diagnose, tapi diagnose tu dia perlukan ujian, perlukan pemerhatian sebulan. So dia minta tolong dengan suami saya untuk dia ada satu dikiranya diagnose yang terakhir untuk perhatikan apa yang saya makan. Suami saya kena record. Jadi dia rekodlah setiap hari dan saya pun macam yalah, untuk kita orang kata diagnose sebagai signifikan ni sekurang-kurangnya sebulan ke sebulan atas, kan? Ya, untuk perempuan yang mengandung lah. Jadi suami saya pun tulis apa benda semua dan saya macam benda-benda yang macam tisu, saya kalau cotton pad tu, itu yang benda-benda yang dekat dengan kita hari-hari. Yang cuci muka. Ya, yang cotton pad tu dia ada bentuk bulat kan. Ada yang dalam bentuk bulat tu, itu kiranya benda yang antara benda yang saya makan. Okey. Selepas tu ada rawatan apa-apa dari doktor pasal sindrom Pica ni? Bila saya mengandung, saya kekurangan nutrisi yang penting dekat dalam badan dan saya itu sebenarnya punca kenapa saya nak benda-benda macam tu. Sampaikan macam saya tak boleh nak bezakan benda tu betul atau tidak kan. Jadi doktor dia suruh jaga diet yang betul. Bila yang dia berhenti sindrom tu? Lepas saya melahirkan anak, alhamdulillah bayi tu sihat, anak saya sihat. Tapi saya je lah waktu tu saya ada komplikasi. Masa saya melahirkan tu doktor kata saya kena masuk emergency sebab jantung saya. Jadi waktu tu bila doktor buat ujian, rupanya saya ada macam benda tersumbat dekat usus. Jadi lepas tu memang lama saya duduk dekat hospital untuk decide sebab saya kena tunggu saya pulih daripada bersalin baru saya boleh buat next surgery untuk bersihkan saya punya usus sebab rupanya dekat usus saya ni ada macam benda tu sumbat dan dia benda tu kecil je. Tapi yang lebih teruk masa tu ialah usus saya dia macam luka. Dia jadi macam kalau orang blister dekat mulut, macam tu. Dia dekat bukaan usus tu. Mungkin makanan-makanan yang tak betul tu. Mungkinlah. Ya. Jadi macam benda tu doktor kata memang kena tak boleh keluar daripada hospital. Memang kena duduk dekat hospital. Dirawat. Okay. Jadi memang masa tu saya rasa macam sebab saya nak tengok baby saya, first baby kan. Jadi saya rasa macam benda tu mengujilah kami berdua, saya dengan suami. Saya kini berada di Universiti Melayan Specialist Center bagi mendapatkan penjelasan yang lebih tepat daripada doktor pakar tentang sindrom ini. Sindrom Pica ni adalah satu tabiat atau keinginan orang yang dia makan benda-benda yang bukan bahan makanan. Kalau kita nak buat diagnosis Pica ni, keadaan tu mestilah berterusan. Sekurang-kurangnya mesti lebih daripada 1 bulan. Ya? Dan bahan-bahan yang dia makan tu ada beberapa jenis lah. Satu contohnya tanah, tanah liat, pasir kadang-kadang. Jadi semua ni adalah bahan makanan yang bukan dianggap normal. Ya? Jadi tabiat ni tak bersesuaian dengan dia punya perkembangan mental.
Contohnya kalau budak kecil yang kurang dari 2 tahun, mungkin itu itu biasalah sebab dia kecil, dia tak faham. Tapi kalau untuk orang dewasa yang ada pelajaran, so mungkin tabiat ni tak bersesuaian dengan dia punya perkembangan, ya. Dan bukan sesuatu yang dianggap normal dari segi latar belakang dia. Okey, kalau macam doktor katakan di bawah kata klinik obstetrician dan juga gynae kan, melibatkan wanita mengandung. Jadi kenapa, apa yang menyebabkan diorang ke arah tu, dok? Apa? Sebenarnya sebab utama kenapa ada orang ada sindrom PICA ni kita tak tahu. Tapi kita perhatikan dia ada kaitan dengan kekurangan beberapa zat makanan lah. Contohnya zat besi. Ya, jadi pesakit-pesakit ni dia akan kurang darah merah ataupun kita panggil anemia. So kita perhatikan orang yang ada masalah PICA ni ada mengalami masalah anemia ni, kurang darah. Jadi itu satu, kekurangan zat besi, mungkin juga kekurangan zinc, ya, kekurangan nutrien seperti zinc. Ada juga orang yang kalau jangan tak mengandung, mungkin orang yang mengalami sakit buah pinggang, ya, yang menjalani hemodialisis, ya. So kadang-kadang kekurangan zat ni yang menyebabkan mereka cenderung ke arah sindrom PICA ni. Okey, kalau dari segi kanak-kanak pula, boleh tak doktor kongsikan sedikit macam mana sindrom PICA di kalangan kanak-kanak? Sindrom PICA di kalangan kanak-kanak ni, sebelum kita labelkan dia sebagai sindrom PICA, kita kena tengok dia punya perkembangan lah. Kalau dia masih kecil lagi, mungkin dia satu yang normal, ya, sebab dia pun tak tahu apa yang dia patut makan, apa yang dia tak patut makan. Tapi kita selalunya ambil cut off tu umur 2 tahun. So selepas umur 2 tahun kita jangkakan kanak-kanak tu patutnya tahulah mana yang baik dan mana yang buruk, kan. So sama jugalah dia bergantung, ya. Dia kadang-kadang tanah, ya, kadang-kadang pasir, kertas, kapur, ya. Kadang-kadang plastisin yang dia buat main tu pun dia boleh makan. Itu yang antara kanak-kanak lah. Bermakna yang perempuan dan wanita mengandung kemungkinannya kekurangan beberapa zat yang ada dalam badan, tetapi mengapa mereka memilih pula benda-benda lain yang sudah terang yang bukan makanan? Itulah misterinya, kan. Sebab itu yang kita tak mungkin dia adalah satu cara adaptasi badan, ya. Dia untuk menambah zat dalam badan dia, ya. Tapi kita pun tak tahulah kenapa dia pilih nak makan kertas ke rambut ke, kita tak tahu kenapa. Jadi kalau kita nak tengok dekat Malaysia ni pula, kalau doktor boleh kongsikan keadaan dia macam mana? Adakah ramai yang kena macam ni ataupun ramai yang tak tonjolkan diri atau macam mana? Susah kita nak bagi satu figure, angka nak kata 50% ke 30% tu susahlah. Tapi kalau kita tengok, kalau di macam kajian-kajian yang dia buat di luar negara, mungkin dalam 30%. Tapi ini pun jangkaan yang rendah. Sebab ramai je orang yang ada sindrom PICA ni tapi dia tak datang mengaku, tak datang ke klinik dan bagi tahu yang dia ada sindrom PICA. Mungkin sebab dia pun tak perasan apa yang dia buat tu salah. Tadi doktor kata kalau kurangnya zat, macam kita bagilah apa yang kekurangan, kan, zat besi dan sebagainya. Okey, boleh tak doktor ulas lebih tentang tu? So kalau pesakit yang ada sindrom PICA lah, kadang-kadang sepatutnya doktor akan tanyalah. Kadang-kadang kita sebab kalau wanita yang mengandung di Malaysia, memang secara rutin kita akan ambil darah, ya, sekurang-kurangnya 2 kali sepanjang tempoh mengandung. Jadi kalau kita dapati dia kurang darah, anemia, jadi kita akan mengambil history yang lebih lanjut. Kenapa dia kurang darah? Adakah sebab dia kurang zat? Ada orang tak makan daging merah, contohnya. Jadi kita akan ambil history dan antara soalan yang kita akan tanya inilah, adakah awak ada masalah PICA ni ke apa, kan? Jadi kalau itulah yang kadang-kadang kita dapat beritahu informasi ini. So kalau kita rasa ada kekurangan zat, kita akan bagi suplemen, bagi zat besi,
multivitamin ya, yang ada zinc, semua-semua itulah. Baiklah doktor, kalau kita tengok sindrom Pica ni dia lebih kepada pemakanan yang bukan makanan, kan? Bermakna benda tu kita memang dah tahu sah-sah lah bukan makanan. Jadi tapi mereka memilih juga untuk dapatkan benda tu untuk dimakan. Jadi adakah dia berhubung kait juga dengan kesihatan mental ataupun macam mana doktor? Punca utama masalah sindrom Pica ni kita tak tahulah ya. So ada kaitan dengan kekurangan zat, tapi memang ada kaitan juga dengan masalah mental lah. Terutamanya kalau mengidam yalah perkara-perkara yang boleh memudaratkan ya. So contohnya kadang-kadang ada juga yang makan pasir ya. Jadi pasir itu bila makan dia boleh mencederakan saluran usus ya, mendatangkan masalah macam itulah. Sindrom Pica ni dia ialah macam orang mengidam lah. Bila dia fikirkan sesuatu tu dia mesti nak makan ya. Jadi kalau sampai tahap mudarat, contohnya kalau yang mengidam yang suka cecair peluntur ya. Sebab cecair peluntur tu dia toksik kan. Jadi kadang-kadang dia itu yang kita kena perhatikanlah. Dan kita kena diberi lebih perhatian. Dan mungkin kita kena tengoklah kenapa apa puncanya yang sampai ke tahap itu. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan antara halangan dan juga cabaran untuk merawat sindrom Pica ni. Diagnose tu lah, nak mengetahui pesakit mana yang ada tu adalah satu halangan yang besar lah. Pesakit, kalau pesakit mengaku lebih baiklah. Kadang-kadang kalau keluarga bagi tahu pun lebih baik. Tapi saya rasa antara halangan di kalangan masyarakat Melayu lah terutamanya, sebab apabila ada wanita mengandung yang mengidam makanan yang lain daripada yang lain, so biasanya keluarga akan kata biarkan sebab takut nanti anak akan cacat. Tapi sebenarnya dia tak ada kena-mengena. Jadi sindrom Pica ni sendiri tidak menyebabkan anak tu cacat. Dan walaupun mungkin apa yang makanan yang dia ambil itu tidak menyebabkan cacatan, tapi dia menyebabkan masalah daripada segi lain. Masalah daripada segi penyerapan nutrien di dalam badan. Kadang-kadang ada juga yang dalam kes-kes yang teruk tu bila dia makan usus tu jadi tersumbat Jadi tersumbat dan mungkin dah perlu operation dan sebagainya. Terima kasih Profesor Madya Dr. Nurglis Razali yang sudi berkongsi dengan kita tentang sindrom Pica. Menurut Prof tadi, sebenarnya ramai di kalangan kita yang tidak sedar lagi tentang sindrom ini. Apakah anda salah seorang pengidap sindrom Pica? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar. Oh, kita kena elakkan daripada diskriminasi terhadap cara kita berjumpa dengan orang-orang macam ni. Setengah orang memang tak bagi anak dia nak bermain macam tu kan. Macam sesuatu penyakit ini macam dia macam penyakit menjangkit. Macam tu. Dia takut. Pada saya sebenarnya ini bukan kan. NGO ini baru saja ditubuhkan pada Ogos 2021 dan tujuan NGO ini ditubuhkan adalah untuk menyampaikan tentang kesedaran kesakitan mental kepada rakyat Malaysia, di mana kami dari NGO ini adalah bekas pengidap kesakitan mental ini sendiri, dan kami ingin membuat satu platform yang di mana kesakitan mental ini boleh dirawat dengan rawatan terapi sebenarnya. Apa-apa sahaja perbuatan yang tidak normal, ia adalah menjurus kepada kesakitan mental lah sebenarnya. Jadi untuk mereka yang mengalami sindrom Pica ni,
saya sarankan pergi berjumpa dengan doktor di hospital lah untuk dapatkan diagnosis, untuk confirm, untuk pastikan yang memang dia ada sindrom Pica ini. And then dia juga boleh mendapatkan sesi rawatan terapi. Dalam sesi rawatan terapi ini, pemikiran pengidap itu akan dibetulkan lah. Dan dalam sesi terapi itu, dia akan diajar bahawa apa yang dibuat ini tidak normal. Jadi dia perlu kembali kepada fitrah, perlu kembali kepada keadaan yang asal supaya mereka boleh keluarlah daripada sindrom tu secepat mungkin. Membetulkan sikap masing-masing, mereka boleh dibetulkan gaya hidup masing-masing. Itulah keberkesanan kognitif behavior terapi lah secara amnya. Jadi untuk mereka yang mengalami sindrom Pica ini boleh dirawatlah melalui, salah satunya melalui CBT inilah, teknik CBT. Sekarang ni alhamdulillah saya dah sembuh daripada tu. Doktor pun dah sahkan yang saya ni dah kiranya dah bebas lah daripada sindrom tu. Dan suami memang dia pun macam ajak untuk macam kami anak beranak untuk makan makanan yang sihat apa semua, sebab sebelum ni kami makan biasa je, tak ada pun macam diet strict, tapi sekarang ni kami banyak macam fokus macam makanan ni ada vitamin C ke, so macam buah-buah tu. Kepada keluarga kena sedar jugalah, ya, ini bukan satu benda yang normal dan perlu diberi perhatianlah. Jangan dibiarkan berlanjutan sampai pesakit itu mengalami komplikasi yang lain. Diharap apa yang kami bawakan pada minggu ini dapat memberikan sedikit ilmu dan juga kesedaran kepada kita tentang kewujudan sindrom ini. Untuk mengetahui sindrom-sindrom lain yang wujud di Malaysia, teruskan bersama saya dalam episod akan datang dalam Unik.